Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi kerana telah hadir ke channel Cikgu Syam Nak Habaq Mai. InsyaAllah hari ini bagi calon kursus penghayatan etika dan peradaban, saya akan menyambung semula nota e-learning yang berkaitan dengan topik pemantapan kesepaduan nasional dalam etika dan peradaban. Dalam kita nak memahami tentang pemantapan kesepaduan nasional, kita perlu memahami konsep berkaitan masyarakat dulu. Dalam sesi yang lepas, kita telah membincangkan tentang satu konsep berkaitan masyarakat yang penting, iaitu etnik, diikuti dengan dua subkonsep, iaitu ethnicity dan racism. Dah tengok ke belum? Jadi insyaAllah hari ini kita nak sambung lagi konsep yang seterusnya, iaitu ras, rasism, hingga yang terakhir adalah diskriminasi. Ras merupakan kumpulan sosial yang ada tanda pengenalan yang kolektif ataupun sama berdasarkan ciri-ciri fizikal biologikal. Umumnya, setiap ras ini berkongsi warna kulit, rambut dan mata yang hampir sama. Jadi, dalam konteks masyarakat Malaysia contohnya, masyarakat Melayu dirujuk sebagai seorang yang berkulit sawo matang, masyarakat Cina berkulit kuning langsat, masyarakat India berkulit lebih gelap. Itu umumnya konsepnya begitu dari segi ras. Dan kita boleh melihat sebenarnya ras ini kalau dalam senario Malaysia biasa kita guna perkataan kaum Melayu, bangsa India dan sebagainya. Tapi dalam sesi yang lepas saya telah menunjukkan adanya perbezaan dari segi sosiologi, ilmu sosiologi antara etnik dan ras. Dan saya bagi contoh memahami ras. Andaikan ada satu kes rompakan. Jadi dalam kes rompakan tu, pihak polis hanya daripada rakaman CCTV hanya dapat menunjukkan mata pencuri tu je. Tutup muka, nampak mata je. Dari segi mata tu pun, pihak polis dapat membuat mungkin satu kesimpulan. Sebagai contoh, dia kata yang merompak ni adalah kumpulan Leman 2.1. Wartawan tanya, kenapa Leman 2.1? Rupanya polis kata sebab dia berkulit sawo matang. Contoh. Ataupun minggu depan tu ada lagi rompakan. Kali ni pihak polis kata, oh yang ni kumpulan Chong 2.1 juga. Kenapa kumpulan Chong pula? Sebab kulitnya berkuning langsat. Ataupun kali ni minggu depannya lagi datang lagi satu kes rompakan. Kali ni pihak polis kata ini adalah kumpulan Linggam 2.1 lagi. Sebab perompaknya dilihat berkulit lebih gelap. Jadi tuan-tuan, ini menunjukkan bahawa ras ini seperti saya kata tadi adalah kumpulan sosial yang ada tanda pengenalan yang kolektif. Walaupun hakikatnya hari ini zaman dah berubah. Kadang-kadang kita tengok orang ni, kita nak kata dia nak kenal dia Melayu ke India ke Cina ke, susah juga sebab kulit ni kadang-kadang lah dengan perubahan zaman ni kan macam-macam dia buat. Jadi tuan-tuan, kita sambung lagi, iaitu berkaitan dengan racism. Racism ini adalah satu perspektif yang negatif, satu sudut pandang yang negatif oleh sekumpulan etnik ataupun anggota etnik itu kepada etnik yang lain. Dan satu ciri unik racism ni, orang yang buat perangai racism ni, perlakuan ini adalah berdasarkan kepada perbezaan kaum ataupun perbezaan wajah fizikal biologikal semata-mata. Maknanya apa? Maknanya A tidak suka B bukan sebab B pernah caras dia punya power ke, markah dia ke, tapi A tidak suka B semata-mata sebab A berbeza rasnya dengan B. Contoh, Pak Mat dia tak suka Chong daripada zaman kecil, daripada zaman sebelum Perang Dunia Kedua sampai ke ni zaman COVID-19 ni. Dia tak suka bukan sebab Chong tu pernah bohong, dia ada. Tapi Pak Mat ni dia tak suka dengan Chong ni sebabnya Pak Mat tengok daripada kecil lagi yang Chong ni Cina, dia ni Melayu. Semata-mata atas faktor ras, bangsa, kaum, maka boleh berlaku racism. Contoh lain, kalau kita tengok cerita, saya nak ingat satu cerita Hindustan ni.
My Name is Han. Ini lama dah cerita ni, dalam 10 tahun lepas kot. Dalam cerita tu, watak yang dibawa oleh Shah Rukh Khan dalam cerita tu, ni bukan Jeltu Pagel He ke, bukan. Ni My Name is Han. Shah Rukh Khan telah diboikot oleh masyarakat sekelilingnya pada waktu itu selepas peristiwa September 11 semata-mata sebab Shah Rukh Khan berbangsa India yang tidak sama dengan masyarakat kejiranan dia sewaktu dia dalam cerita tu lah duduk di US. Dan orang yang rasis ni, satu lagi ciri uniknya adalah perspektif dia ditunjukkan secara terbuka. Dia ditunjukkan jelas bahawa dia memang seorang yang rasism. Dia mungkin tak mengaku, tapi orang boleh nampak dia ni rasis. Sebagai contoh, andaikan saya seorang pensyarah yang bersifat rasism, saya boleh kata lagu ni masa kelas yang pertama lagi, kelas pertama, markah apa semua tak ada lagi. Bila saya ambil list attendance, saya panggil nama Chong dot lah. Okay. Satu orang cakap dengan Chong, markah hang ni Chong, saya nak bagi markah ni. Markah awak paling tinggi untuk kursus penghayatan etika dan peradaban ni, paling tinggi adalah C+. Chong kata, cikgu, kenapa macam tu? Kita baru je mula kelas, takkan sudah ada markah? Oh tak, biasanya memang student yang bukan Melayu dapat C+ di dalam kelas saya. Ini contoh. Kemudian datang panggil lagi list nama Linggam. Linggam, markah you saya nak beritahu, you punya markah adalah C+ juga. Cikgu, kalau saya buat assignment bagus-bagus ke apa ke, boleh naik ke cikgu? Saya kata tak boleh. Dia memang paling tinggi macam tu je. Saya kata sebab apa? Oh sebab macam-macam faktor. Saya pun pusing begitu dah macam ni. Bila panggil lagi satu nama Leman bin Martopo. Panggil tak main lagi. Panggil lagi sekali. Tuan Leman bin Martopo, adakah dalam kelas ni? Anybody? Tak main lagi. Lagi 5 minit kelas nak habis. 5 minit, kelas 2 jam, 5 minit baru lagi panggil lagi. Leman bin Martopo, adakah yang nak main? Barulah studi ni main. Saya pensyarah Melayu, Leman bin Martopo ni pun Melayu. Saya kata dengan dia, Leman, awak ada masalah apa ke yang datang lambat ni? Oh cikgu, saya ada masalah, saya suka terbangun lambat. Oh tak apa Leman, tak apa, saya boleh bantu. Tak apa, lain kali kalau dalam kelas awak saya call. Jadi saya nak tunjuk contoh lah ni, bahawa ini adalah contoh rasism. Dia perlakuan tu adalah berdasarkan kepada perbezaan kaum ataupun perbezaan wajah fizikal semata-mata. Dan satu lagi boleh kita bincangkan adalah prejudis. Prejudis ni juga adalah satu sudut pandang negatif terhadap etnik lain. Dan satu ciri unik pada sifat prejudis ini adalah kebiasaannya penilaian ini dibuat berdasarkan maklumat yang tidak tepat. Dia dengar orang ni cakap lagu tu, orang ni cakap lagu ni, dia kata yang ni lah faktanya. Itu contoh. Dan satu lagi ciri prejudis ni, dia tidak menterjemahkannya secara terbuka. Dia tak tunjuk, dia simpan dalam hati. Dia kata, aku cukup tak suka lah dengan ini. Tapi dia tak tulis kat dalam FB. Dia tak tulis. Kalau dia tulis pun dia buat fake account je. Tapi dia tak suka. Maknanya orang yang disebabkan semata-mata perbezaan kaum, orang yang prejudis ni, satu, dia tak suka. Kedua, rasa tak suka dia tu adalah berdasarkan penilaian ini dibuat berdasarkan kepada maklumat yang tak tepat. Mungkin dulu dah pernah dengar orang ni, bangsa ni perangai lagu ni, bangsa tu perangai lagu tu dan sebagainya, membawa kepada penilaian dia, judgement dia. Tapi satu ciri prejudis berbeza dengan rasism adalah biasanya yang prejudis ni dia tidak diterjemahkan secara terbuka. Dan seandainya dia diterjemahkan secara terbuka, maka prejudis tadi dia boleh membentuk ke arah satu konsep yang kita akan bincangkan ni, iaitu stereotip. Di mana dengan proses sosialisasi, sikap prejudis yang berdasarkan maklumat yang tak tepat tadi, apabila disampaikan kepada satu generasi ke satu generasi yang lain, dia akan membentuk stereotip. Apa itu stereotip?
Stereotip ini adalah satu kenyataan umum terhadap sesuatu kumpulan etnik. Biasanya stereotip ini merujuk kepada satu gambaran yang berlebihan tentang sesuatu perlakuan baik ataupun buruk sesuatu etnik kepada etnik lain. Contoh, stereotip dalam kalangan masyarakat Malaysia yang sesetengah daripada kita ni, dia timbul, dia duduk tanam daripada lama dah. Dia kata sebagai contoh, orang Melayu ni suka buat janji Melayu. Dia kata maksudnya orang Melayu ni kalau kelas lah, kalau student ni, dia tak, kalau kelas pukul 8, student Melayu tak boleh main pukul 8. Student Melayu biasanya dia kata confirm ni sejam lagi baru sampai. Sedangkan ada student Melayu yang datang awal, ataupun kalau student Melayu yang datang awal tu, dia boleh dipersoalkan ke Melayuan dia sebab dia tak ikut stereotip yang berlegar. Ni contoh yang mengarut lah. Tapi saya nak kata stereotip ni satu benda yang disampaikan dari satu generasi ke satu generasi yang lain, menyebabkan dia embedded dalam kadang-kadang sifat dan pemahaman seseorang individu. Contoh lain, bila dikatakan kaum A ni begitu dan begini, kaum B ni perangai dia mesti macam tu dan macam ni. Sedangkan hakikatnya yang buat tu adalah individu. Dia tidak merangkumi keseluruhan etnik. Bila A buat baik, maka yang buat baik itu adalah A. Bila B buat baik, maka yang buat baik itu adalah perangai B. Kalau A buat salah, yang salah tu bukan keseluruhan bangsa A, tetapi A tu sebagai individu. Dan begitu jugalah dengan B. Dan nak kena laju sikit ni. Jadi dalam sesebuah masyarakat majmuk, stereotip ni sebenarnya boleh menimbulkan perspektif yang buruk. Sebab dia menimbulkan pelbagai bentuk spekulasi. Dia sebab daripada prejudis tadi, dia turun daripada anak kepada cucu, turun, lama-lama dia menjadi stereotip. Dan konsep yang terakhir yang akan kita bincangkan hari ini adalah tentang diskriminasi. Diskriminasi ini adalah satu pandangan, pemikiran ataupun kepercayaan negatif oleh sekelompok etnik atau anggotanya kepada etnik yang lain. Diskriminasi ni, orang yang rasis tadi, dia boleh membawa kepada perlakuan diskriminasi. Perlakuan ini semata-mata disebabkan oleh ciri-ciri etnik. Saya bagi satu contoh. Andaikan Leman, bin Martopo Leman tadi yang main kelas lambat tadi, Leman adalah seorang businessman. Dia nak buat iklan kerja kosong. Dia nak buat jawatan yang nak diisiarkan kosong tu adalah accountant. Jadi bila dia buat iklan, datanglah 3 orang calon dia. Yang pertama, mai calon bernama Chong ... Jadi Chong ni mai datang ke interview tu dengan apa? Dengan masters dalam business admin. Ada pengalaman kerja, bukan fresh grad, 2 tahun setengah. Datang tu sijil lah tu, banyak ni sijil. Gaya masuk tu macam Wong Fei Hung masuk TV. Tu iman dia gaya. Dan bila di interview, Mr. Leman kata, wah Mr. Chong, you punya CV memang bagus lah Mr. Chong. Saya dah tengok dengan tebal dia. You pula datang ni, bawa siap dengan orang lain, bawa kalkulator saintifik, dia bawa siap dengan sempua besar lagi. Tangan duk macam tu kan, duk sempua. Cermin mata pula duk tebal tu tu. Jadi, tapi Mr. Leman kata, tapi Mr. Chong ada sedikit kekurangan. Apa kurang, Mr. Leman? Macam ni Mr. Chong, you punya CV bagus, tapi you punya pengalaman kurang. Pengalaman you 2 tahun setengah. Mr. Chong kata dalam iklan tak ada tulis minimum requirement untuk dari segi pengalaman. Dia kata memang kita tak letak, tapi kita kalau boleh nak orang yang ada pengalaman at least 3 tahun. Jadi Mr. Chong macam ni lah, you pergilah sambung mana-mana dulu pengalaman kerja, lepas tu baru mai balik. Yang saya nak sampaikan, yang ni dia buat cerita je untuk menolak semata-mata sebab Chong tu berbangsa lain dengan dia. Mai calon kedua, nama Ravi, Dr. Ravi. Ada kali ni kita buatlah, ada PhD dalam accounting. Pengalaman kerja 3 tahun setengah.
Dia punya CV tu satu lori tu masuk parking, masuk macam tu. Aku dah mengarut dia ni. Dia lapak macam ni lah. Bila masuk ke interview tu, Mr. Leman kata, Dr. Ravi, you punya CV banyak bagus. Dah lah banyak pula tu. 3 hari tengok pun tak habis. CV you ni, Mr. Ravi, menunjukkan you ni memang seorang accountant yang hebat. Saya rasa kalau hari ni saya ambil you kerja di company saya, mungkin minggu depan ataupun bulan depan company ni boleh masuk bursa saham KL. Itu contohlah. Ataupun bursa saham New York sekalipun. Tapi, dia nak bagi tapi juga, nak janji diskriminasi juga. Bila Mr. Leman dia kata, tapi Dr. Ravi, pengalaman kerja you yang ada problem sikit. Kenapa? 3 tahun setengah tak ada cukup ke Encik Leman? Bukan tak cukup Mr. Ravi, tapi pengalaman kerja yang kita nak ni dia 3 tahun. Kita nak ngam-ngam 3 tahun. 3 tahun setengah tak boleh. Yang ni panggil juga ni, dia tak boleh lebih pula. Jadi tuan-tuan, itu contoh. Mengaku dia tu contoh. Nak tunjukkan berlakunya diskriminasi. Ataupun seorang lagi calon yang main. Kali ni Melayu lah pula. Tadi lelaki. Yang ni nama dia kita bagi nama orang perempuan lah, katalah nama Jane. Nama sebenarnya Jenab. Jenab orang kampung je. Tapi mai KL, rambut dah tukar, color, gaya semua dah tukar, jadi Jane lah kan. Dia ni pula Leman, orang pun duk panggil John. Jadi bila panggil interview, datang dengan contoh dengan diploma account. Pengalaman ada, pengalaman 7 tahun. Tapi bila cek, rupanya pengalaman 7 tahun tu bukan pengalaman kerja tu, pengalaman nak menghabiskan diploma tu saja 7 tahun. Tak tahu dah ke mana kan. Jadi, tapi akhirnya dipendek cerita, Tuan Leman memilih Jenab tadi sebagai accountant sebab atas faktor diskriminasi. Dia kata kita sama bangsa, kalau bangsa A tak membantu bangsa A, siapa lagi nak payung? Contohlah. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita telah membincangkan ada 6 konsep berkaitan masyarakat dan juga 2 sub-konsep berkaitan dengan masyarakat. Jadi insya-Allah dalam sesi yang akan datang kita akan membincangkan lagi topik-topik yang berkaitan dengan khusus penghayatan etika dan peradaban. Rasanya setakat itu sahaja. Bersamalah kita kembali ke Pakar Jalan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.